Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan subjek ulasan klasik moden iaitu yang bertajuk Ulasan Mantik Seni Berfikir yang hilang karya Hasrizal Abdul Jamil. Okey, next slide. Okey, next. Okey. Okey. Okey, isi kandungan slide yang pertama iaitu isi kandungan perbahasan buku. Okey. Buku yang dibahaskan di dalam slide ini bertajuk Seni Berfikir yang Hilang karya Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Seterusnya, secara ringkas, buku ini merupakan ringkasan daripada karya Imam Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Thaqafah Al-Daya. Seterusnya, ia memperlihatkan apakah bekalan buat berdakwah dan apakah yang perlu ada pada ciri pendakwah. Seterusnya, sesuai dengan judulnya iaitu Seni Berfikir yang Hilang, maka penulis telah menerangkan 6 cabang bidang ilmu yang perlu dikuasai umat Islam dalam membentuk pemikiran yang kritis dan bijaksana. Akhir sekali, penulis berjaya membuat gambaran bagaimana ilmu yang bersifat wahyu mendorong juga untuk membentuk kepada ilmu yang bersifat akal sama ada meliputi ilmu keagamaan maupun ilmu keduniaan. Okay, next slide. Okay, next slide. Okay, seterusnya bekalan dakwah. Bekalan dakwah adalah suatu kemestian buat para pendakwah untuk mempersiapkan dirinya dengan senjata-senjata iaitu bekalan sekiranya ingin memenangi peperangan dalam menentang kejahilan dan al-hawa iaitu kebatilan. Okey, yang pertama iaitu bekalan iman. Bekalan iman ni seperti rukun-rukun Islam, asas agama seperti ihsan, seterusnya akidah yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah lah. Okey, seterusnya bekalan akhlak. Okey, bekalan akhlak ni macam akhlak yang mahmudah dan akhlak yang mengikut isi kandungan Al-Quran lah dan juga As-Sunnah. Seterusnya yang ketiga bekalan ilmu. Bekalan ilmu ni macam ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah atau ilmu kemanusiaan. Okey, next seterusnya. Next slide. Okey. Seterusnya cabang-cabang ilmu. Okey. Cabang-cabang ilmu ni antara cabang ilmu yang digunakan oleh tokoh-tokoh Islam lah kebanyakannya. So yang pertama iaitu Al-Thaqafah Diniyah yang bermaksud ilmu agama. Yang kedua Al-Thaqafah Lughawiyah yang bermaksud ilmu sastera. Seterusnya yang ketiga ilmu Thaqafah Insaniyah iaitu ilmu kemanusiaan. Akhir sekali Al-Thaqafah Tarikhiyah ilmu kemanusiaan dan itu merupakan antara cabang ilmu yang digunakanlah oleh tokoh-tokoh besar Islam. Okey, seterusnya kita beralih kepada pembentang yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membentangkan As-Thaqafah Ad-Diniyah, iaitu ilmu agama, yang nama lainnya adalah ilmu fiqh. Pada bab ini, saya akan bahaskan apakah konsep mantik yang terdapat dalam ilmu fiqh, iaitu usul fiqh. Dia mabadi' ilmu asyar, ada 10. Yang pertama saya akan sebutkan Al-Ismu, iaitu nama-nama ilmu. Nama ilmu ni yang paling popular adalah usul fiqh. Sebahagian ulama ni dia menyebutkan dengan nama usul ahkam yang mempunyai makna asal hukum-hukum. Penamaan semacam ini tertera dalam kitab usul fiqh seperti Al-Mustafa fi Ilmu Usul karya Imam Al-Ghazali dan Al-Ahkam fi Usul Al-Ahkam Imam Al-Amidi. Yang kedua,
ta'rif. Ilmu ini berkaitan perbuatan mukallaf berdasarkan dalil tafsili. Yang ketiga, al-mawdu'. Dia membincangkan bab ibadat, munakahat dan muamalat. Yang keempat, as-samarah. Seorang Muslim dapat memahami kaedah ibadat dengan tepat. Yang kelima, al-wadi'. Al-wadi' ni hakikat fiqh, iaitu syariat daripada Allah, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia melibatkan 4 fiqh mazhab, iaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal. Yang keenam, hukum syar'i ini adalah fardu ain, iaitu wajib. Yang ketujuh, fadilat dia, iaitu keutamaan dia lah. Dia adalah baiknya kepada semua Muslim yang mendapat pahala mempelajarinya. Seterusnya, saya akan bagi pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Seterusnya saya akan menyambung as-saqafah at-tarikhiyah, yang mana as-saqafah at-tarikhiyah ni membawa makna ilmu sejarah. Jadi di dalam buku Seni Berfikir yang Hilang ini, Ustaz Hasrizal Abdul Jamil Hafizahullah Ta'ala telah menekankan antara cabang-cabang ilmu yang amat penting dikuasai oleh seseorang du'at ataupun da'i ialah ilmu sejarah. Antara highlight ataupun poin utama kenapa beliau menekankan seorang pendakwah itu memerlukan menguasai ataupun mempunyai penguasaan terhadap ilmu sejarah, kerana melalui pintu sejarah itu sendiri kita dapat menembusi pelbagai cabang ilmu di dalam kehidupan. Sebagai contoh, beliau bagi contoh, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menceritakan perkara-perkara yang telah berlaku sebelum daripada zaman Nabi SAW, yang mana kita faham bahawa kesemua kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, sebagai contoh melibatkan kisah Nabi Musa AS, kisah Nabi Yusuf AS, kisah Bani Israel umpamanya, kesemuanya mempunyai pengajaran. Kemudian kenapa beliau turut mementingkan orang kata ilmu sejarah ni, kerana di dalam sejarah ataupun ilmu sejarah itu dia berfungsi untuk mengukuhkan sesuatu hujah. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyatakan kewujudan Nabi SAW, maka kita boleh mengukuhkan kebenaran kewujudan Nabi SAW melalui sejarah itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu daripada sudut Islamic epistemologi ataupun di dalam bahasa Arab kita kata nazariyah al-ma'rifah, 3 yang terutama. Pertama, kita ada khabar sadiq, kemudian yang kedua kita ada yang paling utama sekali, yang paling utama sekali kita ada wahyu, kemudian kita ada khabar sadiq, dan yang ketiga kita ada akal. Okey, saya nak tekankan pada yang kedua, iaitu khabar sadiq. Khabar sadiq ini adalah khabar yang benar yang disampaikan secara berturutan dari satu generasi kepada satu generasi. Jadi sejarah ni dia boleh termasuk dalam khabar sadiq. Sebagai contoh, bila kita mengimani bahawa wujudnya Nabi SAW, kita boleh ketahui kebenarannya adalah penyampaian daripada generasi terdahulu, daripada satu generasi kepada generasi sekarang, dan sehinggalah kita pada hari ini. Umpamanya macam mana kita imani, kita yakini, kita tahu bahawasanya ada ulama yang menulis tentang Nabi SAW. Umpamanya dalam kitab Riyadhus Salihin, ada juga ulama yang menyusun hadis-hadis Nabi seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan sebagainya, serta kitab-kitab sirah kontemporari yang kita boleh ambil manfaat sehingga ke hari ini. Kemudian saya nak tekankan, apakah kaedah mantik di dalam ilmu sejarah ataupun as-saqafah at-tarikhiyah ni, yang mana di dalam kaedah mantik yang ditekankan oleh penulis, yang tersiratlah yang digambarkan oleh penulis, ada 2. Pertama, kaedah qiyas, yang mana qiyas ni termasuk di dalam istidlal bab tasdiqat, iaitu ghairul mubashir. Kemudian al-adab, al-bahath wal-munazarah, yang mana membincangkan tentang adab-adab dalam berdebat. Okey, pertama kita tengok pada kaedah mantik ni. Saya bagi contoh yang pertama tu, saya meletakkan qiyas syakal pertama. Okey, pada muqaddimah sukrah saya meletakkan sejarah ialah khabar sadiq. Sejarah ialah khabar yang benar, sejarah ialah khabar yang kita boleh terima.
Kemudian muqaddimah kubrah, saya menyatakan setiap khabar sadiq adalah benar. Maka kita yakin bahawa khabar yang disampaikan daripada satu generasi, daripada satu keturunan kepada satu keturunan, daripada satu orang kepada satu orang, maka itu adalah benar. Maka dia akan menatijahkan maka sejarah adalah benar. Okey, kita boleh tengok pada hadul awsat dia sendiri, iaitu khabar sadiq. Di muqaddimah sughra dia berada pada pada kedudukan pertama. Kemudian pada muqaddimah kubra dia berada pada kedudukan mahmul. Kemudian dia dapat menatijahkan dan mengukuhkan hujah yang kuat. Kemudian kita tengok pula pada kias syakal kedua, yang mana kedua-duanya saya menggunakan kuliah mujabah untuk menggambarkan bahawasanya bagaimanakah agama itu wujud. Kemudian saya bagi contoh muqaddimah sughra, semua kaum disyariatkan agama, maka semua rasul diwahyukan syariat agama, dan nanti dia akan menatijahkan bahawa semua rasul diutuskan menyampaikan agama. Kerana apa? Kerana dalam sejarah telah membuktikan, tamadun dunia umpamanya telah membuktikan bahawa pembangunan tamadun-tamadun yang hebat adalah berakar umbikan adanya perutusan rasul dan adanya agama. Maka kita faham, logik akal kita faham, bila ada agama maka ada rasul diutuskan. Maka kerana itu sejarah itu penting. Kemudian pada bab al-adab, al-bahas wal munazarah pula, sejarah secara ringkas, sejarah dia mampu menjadi bukti dan hujah kebenaran dalam beragama. Sejarah juga merupakan hujah yang sah dan diterima sebagai dalil. Seperti yang kita tahu dalam kita nak berbahas, seseorang yang ingin menyatakan sesuatu kebenaran, sesuatu kenyataan, maka dia memerlukan hujah yang kukuh. Maka sejarah antara bukti serta dalil yang kita boleh kukuhkan. Jadi itu antara kaedah mantik yang saya boleh tekankanlah. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu as-saqafah al-lughawiyah yang akan dibentangkan oleh sahabat saya, Hadid Daniel. Bismillah, alhamdulillah. InsyaAllah saya akan bentangkan as-saqafah al-adabiyah wa al-lughawiyah, yakni ilmu bahasa, ilmu adab dan ilmu bahasa. Okay, baik. Bila mana kita berbicara tentang ilmu bahasa ni, tergambar pada kita bahawa ilmu bahasa ni ialah ilmu untuk kita memahami apa yang ingin disampaikan oleh seseorang pada seorang yang lain. Maka apabila jelasnya apa yang disampaikan, maka kefahaman pun akan lebih tepatlah. Okey, baik. Ilmu bahasa ni merupakan ilmu yang paling utama yang ditekankan oleh penulis, yakni Ustaz Rizal Abdul Jamil, dalam berbentuk pemikiran yang baik. Hal ini disebabkan oleh, menurut penulis, ilmu bahasa dapat menjaga kesejahteraan dalam melaksanakan penyampaian suatu ilmu tu. Ia secara tidak langsung akan memberikan kesan yang baik kepada pendengar. Okey, sebagai contoh, bila mana kita kata kerusi, tergambar pada fikiran kita bukan meja, bukan cawan, bukan meja, kerusi. Maka bila mana kita sebut difahami umum, maka itu adalah kefahaman yang tepat. Bila mana kita sebut satu tu dengan jelas, kerana apa? Kerana penguasaan bahasa yang baik. Kita kenal kerusi. Orang yang kita sampaikan pun kenal apa itu kerusi. Maka itu adalah satu proses. Okey, di samping itu, ilmu bahasa juga dapat membuka kunci khazanah ilmu yang sangat luas. Sebagai contoh, mempelajari ilmu bahasa Arab dapat membuka pintu kefahaman dalam kaedah penetapan hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, baik. Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mesti untuk kita kuasai ilmu alat. Ilmu alat ni apa? Ilmu alat ni ialah, dia adalah satu jalan untuk kita sampai kepada tujuan kita. Tujuan kita ialah untuk faham Quran dan Sunnah. Maka untuk faham Quran dan Sunnah tidak boleh tidak untuk kita kuasai Arab sebagai satu wasilah, sebagai satu jalan. Kerana apa? Kerana konten ataupun kandungan-kandungan Al-Quran dan Sunnah ini kesemuanya dalam bahasa Arab. Okey, manakala daripada sudut mantik, ilmu bahasa sememangnya mempunyai perkaitan dengan mantik kerana pemahaman bahasa yang baik dapat membentuk pemikiran yang tepat. Bila mana kita kuasai satu-satu bahasa tu ataupun konteks bahasa tu, kita dapat terjemahkan ataupun kita dapat gambarkan satu contoh yang jelas, satu contoh yang tepat. Okey, fungsi bahasa ialah untuk mendeskripsi apa yang kita fikir. Bahasa yang betul akan menyusun perkataan yang baik dan tertib serta tepat. Okay, sebagai contoh, mantik berasal daripada kalimah nataqa, bermaksud kata-kata. Maka ia mempunyai kaitan dengan bahasa. Mantik dengan bahasa. Sebab apa? Mantik itu sendiri berasal dari perkataan nataqa yang bermaksud kata-kata.
Okey, sebagai contoh, kita tengok ramai hari ini orang terutamanya yang anti dengan Islam, miscommunicate ataupun salah konsep ataupun salah faham tentang takrif bahasa jihad. Sebagai contoh, takrif buktinya ramai orang menganggap bila dengar perkataan jihad je, orang kata jihad ni adalah ekstremis dalam agama ataupun berperang semata-mata. Sedangkan takrif jihad berasal daripada kalimah bahasa Arab. Seseorang yang memahami bahasa Arab akan memahami bahawa takrif jihad merujuk kepada makna setiap perkara yang dilakukan secara bersungguh-sungguh yang meliputi melawan hawa nafsu, beribadat, menuntut ilmu dan banyak lagi perkara-perkara yang baik. Okey, bila mana kita jelas apa tu maksud jihad, takrif jihad, maka kita takkan menyeleweng daripada takrif-takrif yang salah. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan tentang as-saqafah al-insaniyah. Okey, as-saqafah al-insaniyah merupakan ilmu yang meliputi ilmu sains kemanusiaan. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi meletakkan ilmu ini sebagai suatu ilmu yang penting. Hal ini berpandukan surah Al-Isra iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Perbahasan ilmu-ilmu berkaitan kemanusiaan merupakan cabang ilmu yang mempunyai disiplin istiqra' yang luas. Ilmu ini dikenali sebagai human science ataupun humanities. Dinamakan juga social science di dalam disiplin ilmu yang muncul di negara Eropah. Okey, apa yang kita dapat perhatikan unsur ilmu mantik yang digunakan dalam unsur ilmu mantik yang digunakan dalam sains kemanusiaan ini adalah istiqra'. Contohnya apa yang kita dapat lihat di dalam slide ini adalah al-istiqra' al-tam dan al-istiqra' an-nakis. Sebelum saya memberi contoh, selalunya saya memberi takrifan dulu bagi al-istiqra' al-tam dulu. Okay, al-istiqra' al-tam bermaksud suatu penyelidikan yang diasaskan atas penyelidikan terhadap seluruh juz'i yang daripadanya membentuk kuli dan membuat hukum ke atas kuli itu. Okay, contoh yang dapat kita lihat ialah kajian terhadap semua manusia beragama, iaitu tanpa mengira agama, mentaati ajaran agama mereka dan sering ke rumah ibadat lebih mempunyai peribadi yang baik. Okey, manakala istiqra' an-nakis bermaksud suatu penyelidikan yang didasarkan atas penyelidikan terhadap sebahagian juz'i yang terletak di bawah suatu kuli, kemudian melakukan hukum ke atas juz'i yang berada di bawah kuli. Okey, iaitu contoh yang kita dapat lihat adalah kajian tertumpu kepada sebahagian orang agama hanya tertumpu kepada Muslim. Kebiasaannya, Muslim akan sentiasa tenang di dalam kehidupan walau apa cabaran dan ujian. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.